Pada malam itu, aku punch card sebelum masuk kerja macam biasa. Tapi kawan sekerja aku ni, si Ani panggil aku. "Kak Lina, patient bed 6 dah teruk. Dah kena prepare untuk apa yang patut buat." Aku jawab okey sebab dah biasa dah dengan perkara macam ni. Kalau korang nak tahu, patient bed 6 ni kita orang pun tak tahu apa penyakit. Sebab patient yang masuk ward kami adalah patient yang hanya bergantung kepada mesin sahaja. Ataupun yang memang dah sakit last stage. Nak bagi senang faham, patient yang akan meninggal dunia. Jadi untuk patient bed 6 ni masih lagi misteri penyakit dia. Setakat yang kita orang tahu, dia adalah pegawai officer berpangkat yang mengendalikan kes-kes penyiasatan. Menurut isteri dia, satu hari tu patient ini dapat kes penyelewengan dan sebaik saja setelah beberapa bulan selepas kes tersebut selesai, patient itu jatuh sakit. Dia dah cuba macam-macam rawatan tradisional dan juga moden, tetapi masih tidak tahu apa penyakit patient ini. Sampai satu hari itu, dia bercakap dalam bahasa Thailand dan memotong lidah dia sendiri. Okey, berbalik kepada cerita. Kalau aku kena shift malam pada pukul 10, aku memang kena hantar sampel darah patient ini ke makmal. Sebenarnya boleh je aku tunggu kawan aku sekerja dari ward lain dan pergi sama-sama. Tapi diorang pergi lambat sikit dalam pukul 12. Aku malas nak tunggu, jadi aku pergi sendiri. Sampel darah yang aku nak hantar dekat makmal pada waktu itu adalah sampel darah dari patient bed 6. Sepanjang perjalanan untuk ke makmal itu, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Cuma sepanjang perjalanan aku nak balik tu rasa macam jauh sangat dan lambat. Tengah aku berjalan tu, langkah aku terhenti dengan sendiri. Angin yang kuat menerpa aku dari depan arah muka aku. Aku dah rasa macam tak sedap hati. Mulut aku pula mula baca surah-surah apa yang patut. Tapi aku just teruskan langkah aku sahaja. Tiba-tiba aku ternampak ada api berwarna merah dari arah depan tetapi hanya terapung. Firasat aku betul lah, ia hanyalah satu palung. Aku teruskan langkah aku dengan laju sehingga api palung tersebut hilang dari pandangan aku. Dan aku meneruskan langkah menuju ke ward. Sampai dekat jalan ward tu, aku ternampak patient bed 6 ni berjalan menuju ke tandas. Kalau korang nak tahu, ward aku ni adalah ward yang lama. So kiranya kita orang punya tandas dekat luar ward, tetapi dekat tingkat yang sama. Dari bawah tu aku dapat tengok yang patient bed 6 tu pergi tandas seorang diri. Aku memang muskil sangat sebab selama ini dia tak pernah pergi ke tandas sebab dia hanya pakai pampers. Dah macam orang sihat dah aku tengok. Aku perasan yang dia tengok aku dengan mata yang tajam sambil senyum dekat aku. Aku pun just anggukkan kepala aku dan teruskan meneruskan perjalanan aku ke ward. Sampai saja aku dekat ward, aku tengok Hani duduk dekat kerusi depan aku dan aku pun pergi basuh tangan. Pada masa itu, telinga aku terdengar suara lelaki garau dalam bahasa asing yang aku tak faham. Aku cepat-cepat pergi ke depan dan duduk dengan Hani. Aku perasan yang patient bed 6 tu tengah tidur nyenyak. Aku pun tanya Hani, patient bed 6 tu ada pergi tandas tak tadi? Dia jawab, "Apa yang kak merepek ni? Patient tu nak makan sendiri pun tak dapat, macam mana nak pergi tandas?" Aku memang terus terdiam. Habis, siapa yang senyum dekat aku tadi? Aku dengan Hani pergi dekat store untuk kemaskan apa yang patut. Tengah kami kemas, aku terdengar bunyi macam orang menangis. Aku pun pergi terus ke depan dan melihat patient bed 6 tu. Patient bed 6 tu menulis di atas kertas sambil menangis. Aku dengan berani pergi dekat dengan patient tu. Dan sampai saja aku dekat patient tu, dia berikan aku kertas yang dia tengah tulis tu. Korang nak tahu apa yang dia tulis? Dia tulis dalam bahasa Thailand dan di atas kertas tu siap dengan darah. Dan aku tengok mata patient itu bertukar jadi hitam dengan perlahan-lahan dan mengeluarkan darah yang berbau hanyir. Aku berdiri dengan kaku seolah-olah dipaku. Hani memegang bahu aku dan aku terus kembali sedar. Dan aku lihat patient tu tidur nyenyak di atas katil. Hani pula menegur aku. "Apa hal kamu termenung dekat patient tu?" Tak ada apalah Hani. Kertas yang patient tu bagi dekat aku simpan dalam poket aku dan tak nak bagi Hani nampak. Hani hairan melihat patient bed 6 tersebut tidak bernafas dan kaku. Setelah diperiksa, patient tersebut telah pun meninggal dunia. Aku dan Hani menyiapkan kelengkapan untuk patient tersebut dan hantar ke rumah mayat. Dan forensik mengesahkan patient tersebut telah meninggal dunia 4 jam yang lepas. Jadi, siapa yang pergi ke tandas? Siapa yang menulis? Dan siapa yang menangis tadi? Aku memang nak ceritakan perkara ini dekat Hani, tetapi aku tak nak takutkan Hani sebab Hani tengah mengandung. Setelah aku balik kerja, aku masuk ke dalam bilik aku dan membuka laptop. Aku cek dekat poket seluar aku dan aku perasan kertas yang patient bed 6 bagi dekat aku. Tapi kertas tu memang suci tanpa darah. Aku memang pelik gila. Dan setelah menaip tulisan tersebut di Google Translate, dan korang nak tahu apa maksud dia?
Ia bermaksud tolong aku. Aku pun bangun dengan kelam kabut dan terus pergi ke belakang rumah aku dan bakar kertas tersebut. Tetapi yang aku hairan, kenapa aku? Apakah yang aku dapat bantu pasien 6 tersebut? Setelah beberapa hari kematian pasien bed 6, rakan sekerja aku bercerita bahawa kes penyelewengan yang dikendalikan oleh pasien tersebut telah dibuka semula. Rupa-rupanya pasien tersebut telah mengambil wang daripada orang yang menuduh supaya memenangi kes tersebut. Orang yang tertuduh tersebut mungkin tidak puas hati dan menggunakan ilmu hitam untuk membalas dendam terhadap pasien bed 6 tersebut. Untuk dapatkan lebih banyak kisah seram dalam channel ini, jangan lupa korang tekan playlist yang saya letakkan dekat sini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya untuk lebih banyak kisah seram.